Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Suara dapat didengar? Dengar Ustaz. Dengar ya? Okey. Tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan ma'rifah. Kita sambung tentang ma'rifah. Ma'rifah sama makna dengan ilmu. Ia bermaksud mengetahui sesuatu dengan yakin dan benar, bersandar kepada hujah dan juga dalil. Itu ma'rifah. Ma'rifah sama makna dengan ilmu, iaitu mengetahui sesuatu dengan yakin dan juga benar. Yakin iaitulah dengan jazam, tanpa ada sebarang keraguan, dan benar. Makna benar iaitu mutabi' lil waqi', selari ataupun menepati apa yang realiti lah. Itu makna benar, bersandar kepada hujah dan dalil. Karena kalau tak bersandar pada hujah dan dalil, dia menjadi taklid. Iman bukanlah kepercayaan atau keyakinan yang berunsur tahayul atau khurafat, iaitu yang bersandar kepada sangkaan atau zon semata-mata. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan yang bersandar kepada ilmu atau ma'rifah, yang diyakini kebenarannya berdasarkan hujah-hujah atau bukti-bukti yang terang, sama ada dari wahyu, akal ataupun panca indera. Kerana itulah Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama dari Mesir yang telah pun meninggal pada tahun 1998, beliau meninggal, ulama Mesir, namun meninggal di Arab Saudi dan dikebumikan di kuburan Al-Baqi'. Beliau mentarifkan iman dengan katanya ma'rifah yang sampai ke tahap keyakinan. Itu makna iman. Al-ma'rifatul lati balaghat haddal yaqin. Iman adalah ma'rifah, iaitu kenal ataupun ilmu. Kalau kita rujuk dalam pengertian tadi, iaitu pengetahuan yang berdasarkan kepada keyakinan dan pengetahuan yang diyakini dan pengetahuan yang diyakini benar bersandar pada dalil atau hujah. Itu ma'rifah. Jadi iman, kata dia, adalah ma'rifah yang sampai ke tahap keyakinan. Keyakinan sudah tentu merujuk kepada hati. Bukan makna keyakinan semata-mata berdasarkan kepada perkhabaran daripada orang lain ataupun berdasarkan bersangkaan. Bukan. Keyakinan, iman adalah keyakinan yang berdasarkan kepada ilmu atau ma'rifah. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-Janib Al-Atifi fil Islam. Kata dia, apabila kamu berkata saya beriman kepada Allah, maknanya kamu mengenali Allah dengan ma'rifah yang tidak disamari oleh sebarang syak dan keraguan. Malah dada kamu penuh dengan tasdiq, yakni keyakinan terhadap kewujudannya, yakni kewujudan Allah yang maha tinggi. Sumber ma'rifah. Sumber ma'rifah atau ilmu yang diakui di dalam Islam ada 4, iaitu yang pertama panca indera, yang kedua akal, yang ketiga wahyu, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah,
Dan yang keempat, melalui pancaran rohani. Pancaran rohani. Nur ilahiyah. Ini sebagaimana yang dapat kita rujuk dalam tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu Al-Munqiz min ad-Dhalal, dan begitu juga dalam kitab tulisan Syekh Abdul Rahman Habban Nakah, seorang ulama daripada Syria, dalam satu kitab aqidahnya, iaitu Al-Aqidah Al-Islamiyah. Dan begitu juga oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitabnya Tariqul Usul ila Al-Ilmi Al-Ma'mul. Jadi mereka menyebutkan yang sama, iaitu sumber ilmu ataupun ma'rifah dalam Islam ini merangkumi 4. Yang pertama, melalui panca indera, khususnya mata dan juga telinga. Jadi sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Iaitu Allah Ta'ala merintahkan semua manusia ini memahati kepada kejadian-kejadian Allah di alam ini. Dan begitu juga Allah Ta'ala merintahkan kita supaya kita mendengar, menggunakan telinga, menggunakan panca indera, menggunakan mata. Yang keduanya akal, menggunakan akal kita, irrational dipanggil, ataupun kalau panca indera tadi berdasarkan kepada uji kaji dan berdasarkan kepada pemerhatian empirical dan sebagainya lagi lah. Itu juga sumber wahyu, sumber ilmu yang diakui dalam Islam. Yang ketiga, melalui wahyu. Ini khusus kepada ilmu-ilmu yang berkait dengan al-ghaibiyat, perkara-perkara yang ghaib, yang tak dapat dicerap oleh panca indera dan juga tak dapat dicerap oleh akal. Maka sumber ilmunya adalah wahyu. Ilmu berkenaan dengan akhirat, berkenaan dengan malaikat, berkenaan dengan alam-alam ghaib seperti Sidratul Muntaha, Arash dan sebagainya. Maka itu tidak akan mampu dicapai oleh panca indera dan juga akal manusia. Maka sesatunya sumber adalah daripada Al-Quran juga Sunnah. Yang keempat, melalui, dan itu juga tentang Allah, ilmu tentang Allah. Akal hanya boleh sampai kepada mengisbatkan kewujudan Allah. Allah Ta'ala itu ada. Tapi dalam mengungkapkan sifat-sifat Allah dengan lebih lanjut, dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dan juga syariat Allah, apa yang Allah Ta'ala nak daripada manusia ini, maka itu memerlukan kepada wahyu. Dalam ilmu dan makrifah yang berkait dengan iman dan akidah, sumber mu'tamad adalah wahyu, yakni Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahih. Segala fakta dan kenyataan yang berkait dengan iman dan akidah yang dikemukakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih wajib diterima dan diyakini oleh setiap orang Islam, sama ada yang berkait dengan ketuhanan, kerasulan ataupun alam ghaib. Adapun panca indera dan akal, fungsi utamanya ialah mengkaji kebenaran ilmu atau makrifah yang dikemukakan oleh Al-Quran dengan melihat hujah-hujahnya. Jadi akal ini dia lebih kepada memahami, yang lebih kepada untuk memahami hujah-hujah yang dikemukakan oleh Al-Quranul Karim. Dengan melihat hujah-hujahnya dan memerhati tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini dan memikirkannya sebagaimana yang disarankan oleh Al-Quran, di antaranya firman Allah, wa fil ayati wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada bumi ada tanda-tanda yang buktikan keesaan dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mahu mencapai pengetahuan yang yakin. Yang yakin tentang kebesaran Allah dan juga tentang ketauhidan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan juga pada diri kamu sendiri, kata Allah, maka mengapa tidak kamu melihat serta memikirkan dalil-dalil dan bukti itu, yakni bukti keesaan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala suruh kita perhatikan. Dan sudah tentu perhati dengan menggunakan panca indera yang Allah Taala kurniakan, iaitu mata dan juga telinga, dan diproses oleh akal dan menjadi keyakinan dalam hati manusia. Allah Ta'ala berfirman lagi, tadi firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 20 hingga 21. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 19, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, awalam yarau kaifa yubdi'ullahu al-khalqa thumma yu'iduhu inna dhalika 'ala Allah yasir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya kembali. Jadi Allah yang menciptakan manusia daripada Adam, ataupun menciptakan manusia daripada air mani, maka Allah yang memulakan penciptaan manusia. Kemudian cuma kau perhatikan, apakah Tuhan yang memulakan penciptaan tidak mampu untuk mengulangi penciptaan semula apabila ditakdirkan berlaku kebangkitan nanti. Maka kata Allah, inna dhalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala suruh kita fikirkan. Jangan kamu hanya menerima saja keraguan-keraguan yang disampaikan oleh orang sekeliling kamu ataupun orang sebelum kamu, bahwasanya bagaimana manusia yang sudah menjadi tanah itu akan dibangkitkan semula. Itu dia panggil keraguan-keraguan yang terbina sebelum kamu berfikir dengan waras. Sekarang cuba kamu renung, kamu berfikir dengan waras, dan sebelum kamu membuat kesimpulan, fikir dulu. Okey, macam mana nak fikirkan? Okey, kata Allah, cuba perhatikan alam ini. Cuba perhatikan alam ini. Siapa yang menjadikan alam ini? Maka sudah tentu pasti ada yang menjadikan, kerana akal tidak dapat menerima suatu kewujudan tanpa ada zat yang menjadikannya. Jadi sudah tentu kalau ditakdirkan zat yang menjadikan alam yang hebat ini, apakah dia boleh musnahkan alam ini? Jawapannya sudah tentu boleh. Sebab dia menciptakan, maka dia boleh musnahkan. Kemudian apakah dia tidak mampu untuk mengadakan semula? Jadi sudah tentu akan menyatakan bahawa kalau dia mampu mencipta daripada awal, kemudian dia mampu musnahkan, maka untuk menciptakan semula itu tidak menjadi satu kesukaran langsung. Jadi begitulah Allah Ta'ala memberitahu manusia bahwasanya dia yang menciptakan alam, dia yang akan musnahkan alam itu, dan dialah yang akan menciptakan dunia yang baru ataupun alam yang baru yang dinamakan dengan alam akhirat. Menurut pemerhatian ulama, persoalan iman dan akidah yang dapat dibuktikan dengan jalan akal di samping wahyu hanya tertumpu kepada 4 persoalan sahaja. Yang pertama, kewujudan Tuhan dan keagungannya. Itu dapat diisbatkan dengan akal. Mana akal dapat mengukuhkan apa yang disebut oleh wahyu. Yang kedua, kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga dapat dibuktikan oleh akal. Sebab itu Al-Quran mencabar. Al-Quran mencabar, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mislih. Jika kamu masih ragu dengan wahyu ataupun Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad SAW, maka cuba kamu lakukan yang serupa. Kerana kalau kamu mendakwa Quran datang daripada Muhammad itu manusia sallallahu alaihi wasallam, manusia seperti kamu. Kalau dia mampu, maka sudah tentu kamu mampu. Jadi sekarang ni kamu buktikan. Jadi Allah Ta'ala telah mencabar sejak 1400 tahun lalu, yang tidak ada manusia yang mampu mencipta umpama Quran
Dan tidak ada yang dapat membuktikan kesilapan Quran. Itu membuktikan bahasanya Al-Quran bukan daripada manusia. Karena kalau Al-Quran daripada manusia, sudah tentu ada manusia yang mampu untuk menciptakan yang serupa. Itu. Yang ketiga, akal dapat membuktikan kebenaran dari Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Sebagai contohnya, maknanya kita dapat berhujah dengan siapa saja yang belum masuk Islam. Kita dapat berhujah sekalipun tidak menggunakan ayat Quran, kita mampu untuk berhujah bahwasanya Tuhan ada, Tuhan wujud. Kita orang Islam mampu untuk berhujah bahwasanya Quran ini dengan menggunakan hujah akli, kita mampu untuk berhujah bahwasanya Al-Quran ini merupakan wahyu Allah, tidak akan mampu untuk diciptakan oleh manusia kerana dia bukan daripada manusia. Dan begitu juga kita juga mampu berhujah kebenaran dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dengan kita mencabar siapa saja yang masih ragu tentang Nabi Muhammad SAW, cuba membuktikan di mana batilnya Nabi Muhammad. Dan biasanya mereka akan mencarilah di mana kekurangan Nabi Muhammad SAW. Tapi bila kita membentangkan alasan Nabi SAW melakukan sedemikian, maka orang yang berfikir dengan jujur, dia akan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah sememangnya seorang Rasul daripada Allah. Dan apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu sebagaimana Allah Ta'ala sebut, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ وَإِلَّا وَحْيُوحَا. Tidaklah dia, yakni Muhammad SAW, bertutur daripada hawa nafsunya, dan tidak yang dia tuturkan melainkan semua adalah wahyu daripada Allah. Kita ambil sebagai contoh, ada keraguan yang ditimbulkan oleh orang-orang Kristian, orang-orang yang anti-Islam, bahwasanya macam mana seorang Rasul dia boleh berkahwin begitu banyak, sampai 9 orang isteri. Itu keraguan. Tapi oleh kerana apa yang dia buat itu, Nabi Muhammad SAW buat itu daripada wahyu, maka bila kita jelaskan sebabnya, maka daripada keraguan akan menimbulkan keyakinan. Yang di antaranya kita tanya balik mereka, kalau seorang itu dia berkahwin dengan atas nafsu, siapa yang dia akan pilih untuk menjadi isteri? Maka dengan keadaan dia sebagai ketua negara, ada kuasa, ada pengaruh yang begitu hebat, maka jawapannya dia akan pilih semua orang yang segak-segak belakang. Itu satu. Yang kedua, dia akan pilih anak-anak dara. Dia akan pilih. Okey, sekarang ni kamu jawab begitu. Itu fitrah manusia. Manusia biasalah. Yang mana yang berkahwin atas dasar nafsu. Okey. Sekarang ni kita tengok dari Muhammad SAW. Daripada isteri Nabi SAW itu, siapa yang gadisnya? Mana yang belum pernah berkahwin? Seorang saja, itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain itu semuanya adalah janda. Dan ada di kalangannya itu yang mana sudah pun berumur, contoh macam Saudah binti Zam'ah, yang dia sudah berumur, mana sudah tua. Dan sebab itu dia menghadiahkan malam-malam dia kepada Sayyidatina Aisyah, sebab dia tahu bahawasanya dia sudah tidak dapat melayani Nabi SAW. Habis kenapa Nabi kahwin dengan dia? Kerana di antaranya adalah kerana bila dia masuk Islam, Saudah, dia dengan suami dia saja masuk Islam, keluarga tak Islam. Bila suami dia meninggal, kalau Nabi tidak membesarikan dia, maka dia terpaksa pulang kepada keluarga dia yang masih kafir. Jadi sebab itu Nabi berkahwin dengan dia atas dasar untuk menjaga akidah dia. Kemudian ada yang lain-lain Nabi kahwin untuk mengikat hubungan dengan kabilah, kerana tradisi orang Arab, kalau ada hubungan kekeluargaan, maka mereka tidak boleh bermusuh lagi. Sebab itu Nabi di antaranya Nabi berkahwin dengan Safiyah, kerana Safiyah ini dipanggil di kalangan orang Yahudi.
Ya, wanita di kalangan orang Yahudi, anak bangsawan. Jadi dengan ada hubungan Rasulullah dengan mana salah seorang isterinya itu di kalangan bangsa utama di Madinah, maka itu boleh meredakan, kalau tidak keseluruhan sekalipun, meredakan orang panggil sebahagian besar daripada pemusuhan daripada orang Yahudi yang berada di Madinah. Itu contoh perkahwinan Nabi SAW. Dia berkahwin bukan dengan maslahat peribadi, tapi sepenuhnya perkahwinan Nabi itu adalah maslahat agama dan juga maslahat urusan dipanggil pemerintahan. Ya, pemerintahan negara dalam posisi Nabi SAW sebagai ketua negara. Ya, kita akan banyak lagi lah. Kita akan mana daripada keraguan kita dapat buktikan dengan hujah-hujah akli, dan akhirnya daripada keraguan itu akan menjadi keyakinan. Yang keempat ialah bukti-bukti kebangkitan semula. Adapun persoalan dalam persoalan-persoalan iman yang lain, khususnya yang berkait dengan sifat-sifat Allah, alam ghaib, iaitu alam jin dan juga malaikat, dan peristiwa-peristiwa selepas kiamat, maka tidak diketahui melainkan dengan jalan wahyu, kerana panca indera dan akal manusia amat terbatas kemampuannya untuk menanggapi persoalan-persoalan tersebut. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, kita ni kena mahir yang keempat ini. Yang keempat ni kena mahir dalam berdepan dengan orang bukan Islam, dengan orang belum Islam, supaya mereka akan sampai kepada ilmu yang ini. Ilmu yang ini. Tapi kebanyakan orang Islam hari ini, dia tinggal yang ini. Ini masalahnya. Pendakwah-pendakwah Islam, dia tinggal 1, 2, 3, 4. Dia panggil kemampuan akli, dia panggil. Kemahiran berhujah dengan akli, ditinggalkan. Banyakkannya bergelumang dengan yang ini. Sifat-sifat Allah, alam ghaib, peristiwa tentang kiamat. Yang ini berguna, sangat-sangat berguna. Tapi untuk sama-sama kita orang Islam lah. Sebab kita dah percaya, dah yakin, dah beriman pada Allah dan Rasul. Jadi sekaligus kita akan terima apa semua, segala yang datang daripada Allah dan juga Rasul, Quran, hadis. Tapi bagaimana kita nak berhadapan dengan orang yang masih belum Islam? Kalau kita cerita kepada dia tentang sifat Allah, alam ghaib, dia akan tolak mentah-mentah sebab dia kata, saya tak percaya Quran. Perkara-perkara ini hanya diyakini berdasarkan kepada dalil naqli, iaitu wahyu. Maka untuk kita meyakinkan dia supaya dia masuk Islam, maka kita kena menggunakan, kita kena yakinkan dia tentang kewujudan Allah, keagungan Allah, tentang kebenaran Quran, tentang kebenaran Nabi Muhammad, dan tentang bukti-bukti kebangkitan semula. Bahawasanya kamu akan dibangkitkan semula oleh Allah nanti. Kamu kena buat persediaan, apa buktinya. Dan nak buktikan yang keempat ini, tak boleh guna ayat Quran, sebab dia belum percaya ayat Quran. Maka kena guna apa yang dia yakin, iaitu akal. Itu timbulnya keperluan untuk mengaji, dia panggil mantik. Sama ada mantik qadim atau mantik hadis. Sama ada mantik rasional atau mantik istiqra'i, empirical, hujah-hujah saintifik dan sebagainya. Tapi sayangnya, orang Islam hari ini, ustaz-ustaz hari ini, sudah tidak tidak mahir lagi 1, 2, 3, 4 ini. Kalau kita diajak untuk berdebat dengan orang bukan Islam, maka kita kalau berdebat sama-sama orang Islam memang senanglah. Memang tak ada cabaran sangat pun. Dan sebab itu kita suka berdebat masalah-masalah khilafiyah yang mana yang sudah ada dalam kitab. Yang mana kita buka kitab, masing-masing buka kitab dia masing-masing lah. Yang nak mewakili akidah Asy'ariyah, dia buka kitab Asy'ariyah. Kalau dia mewakili Salafiyah, dia buka kitab ulama-ulama Salafiyah. Tapi bagaimana kalau kita nak berdepan dengan orang yang belum Islam lagi? Macam mana? Kita nak yakin dengan dia tentang ketuhanan, tentang Quran dan kebenaran Quran. Mana kita kena tengok latar belakang dia.
Kalau dia latar belakang dia adalah saintis, kita kena bijak sains baru boleh meyakinkan dia. Kalau dia pakar matematik, kita kena pandai matematik untuk meyakinkan dia. Jadi sekarang ni berapa dalam dunia akhir zaman hari ini tokoh-tokoh yang mampu untuk berdepan dengan orang bukan Islam, mampu berhujah, di antaranya adalah Syekh Ahmad Didat, kemudian Dr. Zakir Naik. Setakat itulah yang kita boleh bilang dengan jari. Setakat itu saja. Jadi berbeza dengan orang zaman dulu. Rasulullah sendiri, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abu Hurairah, kemudian baca tengok Mus'ab bin Umair, macam mana dia mengislamkan orang-orang Arab orang-orang Arab di Madinah sebelum Nabi berhijrah. Dia lebih dulu setahun 2 tahun sebelum itu, dia lebih dulu sampai di Madinah. Dia dia mengunjungi semua rumah-rumah yang ada di Madinah. Dia mengunjungi semua rumah-rumah yang ada di Madinah untuk membentangkan Islam. Tapi dia menggunakan hujah-hujah yang sesuai dengan orang Arab pada zaman itulah. Kebiasaannya adalah hujah-hujah yang dipanggil kerana orang zaman itu masih berfikir dengan simple. Ada kalanya menggunakan hujah-hujah dari segi bahasa, kekuatan bahasa Arab. Kerana orang Arab ni dia hebat dari segi sastra. Tapi zaman hari ini kita kena tambah lagi satu lagi mukjizat. Kalau zaman dulu banyak menggunakan mukjizat al-lughawi. Mukjizat bahasa. Kerana orang Arab ahli bahasa. Tapi pada zaman hari ini kita kena mahir mukjizat saintifik. Ayat-ayat saintifik di dalam Al-Quranul Karim. Ayat sejarah dalam Al-Quranul Karim. Pembuktian dari segi pembuktian sejarah. Kerana Al-Quran juga banyak menyebutkan tentang sejarah. Mukjizat dari segi perubatan. Kerana Nabi SAW sendiri banyak menyebutkan dalam hadisnya tentang perubatan. Tentang Tibun Nabawi dan sebagainya, yang bila dikaji, semakin dikaji memang mengesahkan bahwasanya apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis-hadis pengubatan itu sebenarnya merupakan kaedah pengubatan di antara pengubatan yang terbaik. Bila dibuktikan. Tapi tak ramai di kalangan kita yang mahir dalam bidang tersebut. Sebab itu di dalam dunia Islam jumlah kemasukan, peratus kemasukan Islam tak banyak. Berbeza dengan di Eropah. Jadi berbeza dengan di Eropah. Kerana boleh kajilah macam mana perjalanan dipanggil tokoh-tokoh di Eropah yang membawa Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, begitu kita cerita agak panjang sikit kerana pentingnya sumber ilmu tu untuk kita kuasai dengan sebaik mungkin. Adapun dalam persoalan-persoalan iman, adapun makrifah melalui pancaran rohani. Maksudnya ialah ilmu yang didapati dengan pancaran nur dari Allah apabila seseorang itu sentiasa bertakarub kepada Allah, iaitu dengan mendekatkan diri kepadanya melalui taqwa, ibadat, zikir dan sebagainya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya ia akan mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan di antara yang benar dengan yang salah. Tengok. Kalau bertakwa, mana takwa itu menyebabkan kita akan dapat ilmu yang mana Allah Ta'ala bagi ilham dalam hati kita untuk kita membezakan di antara yang benar yang salah. Sebagian ulama menyatakan bahawa ilmu pancaran rohani ini ada yang mengungkapkan dengan ilham, ada yang mengungkapkan dengan firasat dan mengungkapkan dengan firasat.
mana kita dapat membaca, dan firasat ini sangat-sangat diperlukan oleh pendakwah, sangat-sangat diperlukan oleh pemimpin Islam, yang sangat-sangat diperlukan oleh guru dalam mendidik anak muridnya. Kalau dia dekat dengan Allah, Allah sentiasa memberi ilham dalam hati dia apa pendekatan yang paling baik untuk menangani masalah rakyat, untuk menangani masalah murid, untuk menangani masalah ekonomi sebagai contohnya. Itu dia panggil memerlukan kepada ketajaman, dia panggil hati. Bukan saja ketajaman minda, tapi ketajaman hati. Jadi sebab itu orang zaman dulu dia berjaya, sangat berjaya. Kerana dia menggabungkan semua kemampuan ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Dia gunakan panca indera, dia gunakan kekuatan akal, dia gunakan kekuatan wahyu, dan pada yang sama dia gunakan kekuatan dipanggil hati, kekuatan firasat, pancaran nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala campakkan hati dia, sehingga dia nampak dalam nak berdepan dengan musuh sekian-sekian, apa strategi yang paling baik. Nak berdepan dengan musuh yang itu pula, apa strategi yang paling baik. Itulah kehidupan Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Jadi sebab itu kita lah hidup kita ini, kita kena guna sumber ilmu ni. Ya, kita kena rajin merenung, dan kita kena rajin berfikir. Mana kena gunalah kemampuan akal kita ni yang sangat hebat yang dikurniakan oleh Allah ni, kemampuan menghafal, dan kemampuan dipanggil menghayalkan, dan kemampuan membuat dipanggil pembandingan. Segala kemampuan ni kita kena gunakan. Ya, dan pada yang sama wahyu, kena rajin baca Quran, mentadabbur Al-Quran. Ya, kita mengkaji, mengorek segala rahsia-rahsia yang ada dalam Quran itu. Begitu juga hadis Nabi. Dan pada yang sama kita berzikir, banyak berzikir kepada Allah, minta doa kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala akan sentiasa memberi ilham pada kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bayangkan dari sisi keyakinan itu sendiri pun Allah Ta'ala sebut 3 keyakinan Al-Quran. Yang pertama, ilmal yaqin, keyakinan dasar kepada ilmu. Yang itu yang kita pelajarilah daripada orang lebih pandai daripada kita. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut ainal yaqin, keyakinan yang berdasarkan kepada pandangan mata, mana kita tengok sendiri. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala sebut haqqal yaqin, keyakinan yang sebenar-benarnya, iaitu yang kita rasa sendiri. Sebagai contoh yang kita ambil mawar, dia panggil. Mawar. Bunga mawar. Mula-mula sekali kita mendengar daripada orang lain. Orang cerita dekat kita, kita belum tengok sendiri dan kita belum cium mawar. Hanya orang cerita dekat kita bahawa ada satu jenis bunga yang paling harum dan paling indah, namanya mawar. Okey, kita pun gambar dalam kepala kita. Kita tanya dia, bunga tu warna apa? Dia pun kata dekat kita, warna merah. Maka kita pun gambarkan, kalau warna merah, maknanya dia mungkin hampir sama dengan bunga raya. Kemudian orang kata dia bukan sekadar warna merah, tapi dia wangi, harum. Kalau begitu dia bukan bunga raya. Kerana bunga raya warnanya merah, tapi tak harum. Mungkin dia sama macam bunga cempaka, dia nak sama macam bunga yasmin dan sebagainya. Tapi orang kata dia kata tidak, bunga cempaka, bunga yasmin harum, tapi warna dia bukan merah putih, yang ni warna merah. Ini bagi mawar merah lah. Okey. Jadi kalau sekadar ilmu dipanggil, dia masih terawang-awang. Sudah ada makrifah itu, tapi masih terawang-awang. Sehinggalah kita dipimpin tangan, okey tak apa, jom saya nak bawa kamu. Kita tengok macam mana mawar.
Kita pun tengok macam mana mawar. Okey, oh begitu mawar. Kelopak dia begini. Warnanya merah, oh merahnya begini. Okey, semakin jelas ilmu kita tu. Dan semakin jelas ilmu kita tu. Daripada jauh kita nampak. Kemudian dia kata, jom kita pergi dekat. Bila kita sampai di dekat, dan kita pegang mawar itu, kita mencium mawar itu, maka nyatalah dia panggil haqqal yaqin. Itulah sebenarnya mawar. Ya? Dengan harum, dengan baunya, dengan kita melihat warnanya, pokoknya, ada duri, daunnya begitu. Itulah sebenarnya mawar. Okey. Gula pun sama. Orang cerita kata, gula ni manis. Oh, manis. Kalau gula manis, mana lebih kurang macam madu lah. Dia kata tidak, gula ni dia manis dan dia warna cerah. Ya, warna lut sinar. Oh, dia kata kalau macam tu macam garam. Ya, lebih kurang garam lah. Tapi garam masin. Lalu orang datang, orang bawa kepada kita. Ni gula, kamu duduk depan kita. Kita pun ambil gula tu, kita letak di lidah kita. Maka itulah hakikat gula. Kita dah rasa. Ya? Maka begitulah juga Allah Ta'ala. Orang mencerita kepada kita Allah. Ya? Ceritalah Allah begini, sifat kebesaran dia dan sebagainya. Okay. Kemudian kita menyaksi, Allah Ta'ala suruh kita saksikan sendiri kebesaran Allah. Oh, rupanya memang hebat sungguh Allah Ta'ala. Alam yang begini luas. Ya? Quran cerita, Tuhan yang menciptakan, kita tengok alam ni lah. Oh, memang hebat sungguh Allah Ta'ala ni. Ya? Kemudian kita berzikir pula. Subhanallah. Kita sembahyang pula alhamdulillah. Lagi kita banyak sembahyang, maka Allah Ta'ala bagi pada kita merasai sendiri kehadiran Allah macam mana. Mana orang yang bila kita sebut Allah Ta'ala tu dengan penuh khusyuk, dengan penuh ikhlas, kita akan rasa betapa indahnya, betapa seronoknya dipanggil bermunajat dengan Allah Ta'ala itu. Itu baru zaman di dunia. Allah Ta'ala bagi kita rasa sikit kelazatan bersama dengan Allah, dengan kita menghadap Allah, menyebut nama Allah, beribadat untuk Allah. Cuba tuan-tuan sekalian bayangkan di akhirat nanti apabila Allah mengangkat tabir daripada dia. Ya, Allah Ta'ala mengangkat tabir daripada dia. Bagaimana Allah Ta'ala bercakap dengan kita direct, Allah Ta'ala bercakap dengan kita nanti di akhirat nanti. Ya? Itu kita nak gambarkan. Bahawasanya kalau orang Islam dia menggunakan keseluruhan masadir al-ilmu, keseluruhan sumber ilmu yang Allah Ta'ala beri pada dia, tidak akan ada mana-mana manusia yang boleh membina tamadun lebih hebat daripada dia. Tidak akan ada. Barat sendiri pun hanya dua saja. Dia gunakan dia hanya menggunakan panca indera dan juga akal. Takat tu saja. Tapi kita ni ada 4. Kita ada 4. Tapi kita tak guna semua. Kita lebih nak bergaduh benda yang dulu, dia panggil. Kita tidak mengkaji, tidak suka mengkaji yang baru, dia panggil. Tidak suka mengkaji yang baru. Jadi sebab itu orang Arab, ulama-ulama Arab, bila beralih zaman, ada saja tafsir yang baru yang mereka hasilkan. Ada saja tafsir yang baru untuk mereka hasilkan. Sehingga kan bila bertanya, kenapa perlu menghasilkan tafsir yang baru? Tafsir Ibn Katsir pun sudah ada. Tafsir apa lagi? Qurtubi pun dah ada. Kenapa Syekh Wahbah Al-Zahili nak karang lagi tafsir Al-Munir? Kenapa dia panggil Syekh Tantawi Syekh Said Tantawi nak karang lagi tafsir Al-Wasit? Ya. Syekhul Azhar. Ya, kenapa Syekh Mutawalli Sya'rawi nak mentafsir lagi? Sebab dia panggil mereka ni mereka ni dia panggil menganggap bahawasanya kita sendiri perlu memahami Quran dengan menggunakan kemampuan akal yang akal berada, yang ada pada kita. Dan sebelum kita nak mampu nak mentafsir sendiri Quran ni, kita kena belajar daripada ulama-ulama tu. Belajar sehingga kita mampu sendiri mentadabbur Al-Quranul Karim. Dan dalam sejarah orang Melayu zaman moden ini, hanya satu tafsir saja yang betul-betul dipanggil menggunakan kemampuan
yang ada pada minda Melayu, iaitu Hamka, tafsir Al-Azhar. Ya, dia mentafsirkan Quran itu, okey, dengan dipanggil tafsir menggunakan disiplin tafsir yang dengan bahasa, dengan maksud merujuk pada dipanggil dari segi balaghahnya, merujuk kepada dari segi tafsiran Rasulullah, sahabat Al-Maksur, dan setelah itu dia sulam dengan fenomena dalam masyarakat Melayu. Dan Hamka menggunakan contoh-contoh yang ada itu semua contoh-contoh dalam masyarakat Melayu, bukan contoh yang diimport daripada Arab. Sehingga kan kalau tuan-tuan dan puan sekalian baca tafsir Al-Azhar, seolah-olah macam Quran ini diturunkan pada zaman ini. Ya. Seolah-olah macam Nabi Muhammad SAW orang Arab, dan sememangnya dia seorang Nabi bukan saja untuk orang Arab, tapi juga Nabi untuk orang Melayu. Persoalan sekarang ni, kenapa tidak ada lagi tafsir semacam Hamka itu? Padahal Hamka mengarang tafsir itu sudah siap tahun berapa? Tahun 70-an. Sekarang tahun 2000 lebih. Ya, kenapa tidak ada lagi? Dan ada sebenarnya, cuma kita sebut itu contoh. Ada lagi tafsir Abdul Asir, Syekh Ahmad Son Haji, seorang ulama Singapura. Tapi dia tafsir dia tu alhamdulillah, cuma dia dibayangi oleh tafsir Al-Maraghi, Syekh Al-Maraghi, Syekhul Azhar. Boleh dikatakan semua Syekhul Azhar dia ada tafsir dia sendiri. Itu kehebatan Al-Azhar. Ya, boleh kata Syekhul Azhar, dia menjadi Syekhul Azhar, dia akan cuba untuk melahirkan tafsir dia sendiri. Kalau dia tidak lahir tafsir pun, maknanya dia ada, dia panggil karangan-karangan dia tentang Al-Quran Al-Karim. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kalau tuan-tuan, Syekh Muhammad Al-Ghazali seorang ulama Al-Azhar, dia telah menulis satu karya dalam tafsir yang tidak ditulis oleh secara lengkap, tafsir Al-Mawdu'i fil Islam, yang melalui dari Fatihah sampai Al-Baqarah, iaitu tafsir dipanggil yang mengupas persoalan-persoalan utama dalam Quran mengikut surah, ataupun tafsir tematik dipanggil, tematik mengikut tema yang ada dalam Quran. Apa yang Quran nak sampaikan, apa yang suratul Fatihah nak sampaikan kepada kita, apa yang suratul Baqarah nak sampaikan kepada kita, apa yang surah Al-Imran nak sampaikan kepada kita, dalam bentuk dipanggil khulasah, dalam bentuk intipati. Itu asalnya macam tak jumpa lagi terjemahan dia, tak diterjemah lagi oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Sebelum dia mengarang yang itu, dia dah mengarang satu kitab dia, Al-Mawahir Al-Muhawir Al-Muhawir Al-Khamsah. 5 dia panggil, 5 paksi dalam Quran. Mana Quran ni banyak-banyak ayat dia, 6,000 lebih itu dia berpaksi pada 5 saja. Itu Syekh Al-Ghazali dia, simpul. Maknanya mereka ni merenung Al-Quran, berfikir, mentadabbur Quran dan sebagainya, sehingga akan melahirkan ilmu yang dipanggil penghuraian yang baru, yang sesuai dengan zaman pada hari ini. Dan di antara tafsir yang agak mengkagumkan juga ialah Imam Syekh Tantawi Al-Jawhari, tafsir Jawahir. Itu merupakan tafsir yang pertama sekali yang mentafsirkan Quran menggunakan ilmu saintifik moden. Itu, dan tidak ada terjemahan. Dan nak faham tu mesti orang yang minat dengan sains baru boleh faham tafsir itu, kerana dia mentafsirkan. Walaupun banyak kritikan, banyak kritikan, kerana orang kita ni dia suka mengkritik, tapi dia pun tak melahirkan kitab pun. Ramai orang mengkritik. Yang suka kritik, dia kritik lah. Dia kata tafsir Tantawi Syekh Al-Jawahir, Syekh Al-Jawahir ini tafsir mengada-ngada, dia panggil. Maknanya terlalu nak memadankan Quran dengan sains. Tak apalah kamu kata mengada-ngada, kamu buatlah tafsir yang tak mengada-ngada. Tapi tafsir memang perlu untuk Quran, memang perlu untuk
ditafsirkan secara saintifik kerana zaman ini adalah zaman saintifik. Quran sangat-sangat perlu untuk ditafsirkan dengan secara saintifik. Okay, kalau kamu rasakan bahawasanya sains yang ada pada hari ini adalah sains yang banyak kesilapan, okey, sekarang ni kamu kena orang kata apa, lahirkan ilmu sains yang baru, yang sains Muslim, sains Muslim yang tidak banyak kesilapan. Okey, mungkin kita akan kata oh susahlah kalau gitu. Memang kena susahlah. Kenapa? Kerana akal manusia ini Allah Ta'ala jadikan sangat hebat. Dia boleh melahirkan kebenaran. Jadi tuan-tuan sekalian, kita banyak menghuraikan sikit dalam tajuk ini, kerana sebenarnya di sinilah dipanggil titik mulanya kalau kita nak mengkaji Quran dan hadis dengan sebenar-benar pengkajian. Iaitu kita manfaatkan 4 sumber ilmu ni. Sebab itu orang zaman dulu dia banyak merenung, dia banyak berfikir, dia banyak mentadabur, dan juga dia banyak ibadat. Dia banyak ibadat. Dia banyak tafakur. Tafakur, dia banyak dipanggil memerhati, dan dia banyak berfikir dengan akal, dia banyak mentadabur Quran dan hadis, dan juga dia banyak beribadah kepada Allah, mohon ilham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu tokoh sesuatu di antara tokoh yang menggunakan keempat-empat kemampuan ini dalam penulisan dia ialah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Sebab itu dia terpaksa baca falsafah Imam Ghazali. Dia terpaksa dipanggil memahirkan dirinya dengan fiqh, dengan Quran, dan dia orang yang sampai kemuncak dia itu, sebelum dia menghasilkan Ihya Ulumuddin, dia tinggal semua dan dia bersuluk selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Sehingga kan anak-anak muridnya, sehingga kan kawan-kawan seangkatan dengan dia, di antaranya Imam Ibnu Al-Arabi, bukan Ibnu Arabi yang Sufi itu, Imam Ibnu Al-Arabi yang qadhi, yang menghasilkan kitab Ahkamul Quran. Dia itu adalah kawan merangkap anak murid Imam Ghazali. Anak murid Imam Ghazali, dan juga pada sama dia panggil kawan. Dia sendiri pun tak faham. Dia tanya, kenapa kamu mengambil keputusan untuk tinggalkan majlis ilmu kamu yang diperlukan oleh orang ramai, murid-murid kamu pun di kalangan fuqaha yang memerlukan ilmu kamu. Kenapa kamu berhenti, kamu tinggalkan mereka dan kamu datang untuk bersuluk di Baitul Maqdis? 10 tahun Imam Ghazali bersuluk. Dan sepanjang itulah dia dia mempelajari, sebab dia sudah ada semua. Fiqh pun dia mahir, Quran pun semua dia mahir. Satu, dia merasakan jiwa dia masih kosong. Dan dia masih dia belum benar-benar dekat dengan Allah Ta'ala. Atau dalam pengertian lain, dia nak dia panggil ilmu yang betul-betul ilmu, iaitu ilmu daripada orang kata yang keempat tadi ni, pancaran nur daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu yang disebut oleh orang kata sebahagian ulama menyebutkan dengan istilah dia panggil al-irfan, dia panggil ilmu orang kata ilmu yang datang daripada atau setengah ulama menyebutkan ilmu al-laduni. Dan sebagai penutup untuk kita pagi ni, kita baca apa yang disebut oleh menurut Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ilmu ada 2 jenis. Yang pertama ilmu jali, yakni ilmu yang nampak, iaitu ilmu yang terhasil melalui penglihatan, pendengaran, yakni mendengar perkhabaran yang benar, dan juga akal. Itu ilmu jali. Yang kedua ilmu khafi, yakni ilmu yang tidak nampak, iaitu ilmu yang tumbuh dalam hati yang suci,
iaitu hati orang yang bersih, jasadnya kena taat pada Allah dan membesar atas rezeki yang halal. Itu ilmu yang khafi, yang tidak ada siapa boleh bagi melainkan Allah Ta'ala boleh bagi, tapi dengan syarat kena jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga makanan dan sebagainya. Baru kita dapat ilmu yang kedua ini. Imam Al-Ghazali dia menggunakan istilah yang agak berbeza. Ilmu yang pertama, ilmu jali ini, Imam Al-Ghazali yang kita ihya, dia guna istilah ilmu muamalah. Dia panggil. Ilmu macam mana kita nak bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang, puasa, makna yang kita boleh pelajarilah daripada orang, daripada guru yang lebih utama daripada kita, daripada alim ulama dan sebagainya. Itu dia panggil ilmu muamalah. Dan kata Imam Ghazali, apa yang aku tulis dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ialah semuanya ialah ilmu muamalah. Dan selepas itu dia guna istilah ilmu mukasyafah. Ilmu yang lebih selepas ilmu muamalah itu ilmu mukasyafah. Mana ilmu yang terhasil melalui tabir yang disingkap oleh Allah kepada kita. Dan ilmu mukasyafah ini, kata Imam Ghazali, tidak ada siapa pun yang boleh mengajar kamu melainkan Allah Ta'ala sahaja. Melainkan Allah Ta'ala sahaja. Dan dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menggunakan istilah yang agak berbeza tapi merujuk yang sama. Dia kata tujuan kita menuntut ilmu ini adalah untuk mencari hidayah Allah. Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dia kata dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau tuan-tuan nak baca terjemahan, tuan-tuan dan puan cari terjemahan oleh Ustaz Fahmi Zamzam, setakat yang pernah mengajar kitab ni 2-3 tempat. Terjemahan yang paling baik ialah Ustaz Fahmi Zamzam. Dia banyak lagi ada terjemahan Pusaka Nasional pun ada, tapi inilah terjemahan yang paling baik sebab yang terjemah ni adalah ulama. Yang terjemah adalah ulama yang dia tahu, dia mahir. Dalam kitab ni Imam Ghazali sebut, maka apabila di awal dia panggil, di awal mukadimah dia sebut yang kita dapat faham ada bahasanya tujuan kita cari ilmu ni adalah untuk mencari hidayah. Satu. Maka bila engkau bertanya apakah itu bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, untuk dapat aku mencubanya bagi diriku, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah taqwa yang zahir. Taqwa yang zahir. Maksudnya taqwa yang zahir ni adalah kita memastikan tubuh luaran kita bertakwa, tidak melakukan maksiat. Maknanya mata kita bertakwa, telinga kita bertakwa. Itu dia panggil bidayatul hidayah. Sebab itu dalam kitab Bidayatul Hidayah ni, Imam Ghazali selain daripada dia menceritakan tentang hati, sifat-sifat hati, sifat-sifat buruk hati yang kita kena buang, dan sifat-sifat baik hati yang kita kena masukkan hati kita, dia juga menekankan kita mesti menjaga 7 anggota tubuh. Itu dia panggil permulaan hidayah, kata dia. Ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah taqwa yang zahir, dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah itu ialah taqwa yang batin. Banyak daripada kita ni, kita mengaji menjadi orang bertakwa tapi berhenti kepada fatwa takwa yang zahir. Kita tak berusaha untuk mencapai takwa yang lebih tinggi, iaitu takwa yang batin. Takwa yang batin pada Allah Ta'ala. Dalam kitab Bidayatul Hidayah sini pun dia tak cerita takwa yang batin tu macam mana. Takwa yang batin tu macam mana. Dan dia kata tengok dalam Ihya Ulumuddin. Tengok dalam Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam. Mungkin yang dia maksudkan itu ialah ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah yang dia ini maksudkan itu. Jadi itulah mudah-mudahan
benarlah apa yang kita cerita tadi. Kerana bila kita menceritakan ilmu para ulama besar macam Imam Ghazali dan sebagainya, boleh berlaku kemungkinan kesilapan dalam kita mentasawur. Dan kita mentasawur apa yang dia maksudkan, kita minta ampun dengan Allah Ta'ala lah. Dan bagi tuan-tuan dan sekalian yang merasakan penghuraian yang Ana sampaikan tadi tidak tepat dan sebagainya, maka itu biasa. Yang biasalah kerana manusia. Dan tuan-tuan yang tidak tepat itu jangan ambil. Ambil yang tepat saja. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dan sekalian ambil saja yang dasar, bahwasanya sumber ilmu dalam Islam ini panca indera, manfaatkan mata dan telinga Allah Ta'ala beri pada kita, bukan untuk melihat makanan saja, nak makan apa hari ini. Apatah lagi bila kita hidup ni guna mata dan telinga semata-mata untuk berhibur, banyak tengok televisyen. Itu memang orang kata apa, melingkupkan diri kita lah. Sebaliknya, kena gunakan mata dan telinga ini untuk merenung kebesaran Allah, melihat Quran, berfikir macam mana nak timba dia panggil ilmu yang baru. Maknanya ilmu tu, Quran, hadis tu sedia ada lama, tapi kita nak dapat makrifah yang baru untuk diri kita, supaya kita berasa seronok, berasa bertuah. Allah Ta'ala kurniakan anugerah akal, Allah Ta'ala kurniakan rahsia, bermacam-macam rahsia yang kita boleh dapat sebenarnya dalam hidup kita ini. Ilmu melalui dipanggil wahyu, macam kita sebut tadilah, memerhati, berfikir, dan mentadabur, dan juga beribadah kepada Allah, mencapai dipanggil ma'rifah batin, dipanggil ataupun ilmu mukasyafah, yang hanya Allah Ta'ala saja yang boleh memberi kepada kita kalau dia nak beri kepada. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Tidak manusia boleh menguasai sesuatu pun daripada ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah kita sambung lagi insya-Allah. Tajuk berikutnya itu iman taklid. Iman taklid. Sebelum ni kita dah selesai dah menghuraikan iman ma'rifah. Iman ma'rifah. Baik itu orang sufi, dia menggunakan istilah al-arif billah. Al-arif billah, orang yang mempunyai ma'rifah tentang Allah. Kerana ma'rifah ini dia ilmu yang berdasarkan kepada ilmu yang yakini, ilmu yang meyakinkan dan juga benar, bersandarkan kepada dalil, bukan semata-mata nak ikut-ikut orang lain. Ilmu yang bersifat yakin serta benar. Okey. Ada orang yakin tapi tak benar. Dia percaya, dia percaya tapi tak benar. Ilmu yang tersimpul kukuh dalam hati serta benar, makna menepati yang sebenar, dan juga berdasarkan kepada dalil-dalil, dia panggil hujah-hujah. Itu bersumberkan kepada sumber ilmu yang 4 tadi ni. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.